Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita akan sambung pengajian kita untuk topik yang baru iaitu kameran ganda 3. Okey, untuk sesi kali ini kita akan fokus pada kameran ganda 3 dalam koordinat Cartesian. Kemudian sesi pada minggu seterusnya kita akan pergi pada kameran ganda 3 dalam koordinat silinder dan koordinat sfera. Okey. Untuk topik ini tak banyak pun sebenarnya. Okey, jadinya ada beberapa sahaja. Anda boleh tengok takrif dan sifat untuk kameran ganda 3 atau pengiraan pada pepejar segi 4 atau kita panggil bongkah. Kemudian pengiraan pada pepejar bukan segi 4 iaitu bongkah kemudian isi padu sebagai kameran ganda 3. Okey, macam sebelum ni kita ada luas sebagai kameran ganda 2. Maksudnya kita gunakan kameran ganda 2 untuk dapatkan luas. Di sini kita gunakan kameran ganda 3 untuk dapatkan isi padu. Kita akan tengok selepas ini. Okey, kameran ganda 3 kita imbas kembali. Kita ada kameran tunggal fx, kameran ganda tunggal bagi fx ditarifkan terhadap selang tertutup pada paksi X. Okey, jadinya di sini kalau kita ada fungsi satu dimensi, okey, kalau kita ada X di sini, kita ada Y, kita mungkin ada fx. Okey, ini kameran kita pada selang atau di sini mungkin A, sini mungkin B. Okey, kemudian kita bergerak sedikit. Setelah kita ada satu fungsi F juga, tapi F adalah fungsi kepada X dan Y, maka kameran kita adalah terhadap rantau tertutup. Okey, ini tadi kita ada selang tertutup A dan B, A sehingga B lah, kalau tulis macam ni. Okey. Kemudian setelah kita ada suatu X sebagai contoh di sini, mungkin kita ada Y di sini dan Z. Okey, mungkin kita ada rantau di sini, rantau tertutup namanya R, dan kemudian mungkin kita ada tak berapa tegak sangat. Okey, mungkin kita ada suatu pepejal ataupun permukaan sebenarnya seperti inilah. Okey, okey, pulang bagaimana pun. Okey, tapi kameran kita adalah terhadap rantau R di sini. Okey, ini adalah rantau R adalah dua dimensi lah. Okey, kemudian untuk ni adalah kameran tunggal atau kameran biasa lah. Okey, ini adalah kameran ganda 2 atau, dan kemudian kita ada kameran ganda 3. Okey, ini adalah X, katalah ni adalah Y dan ni adalah Z. Okey, kita tak boleh nak katalah di sini saya tinggal di sini, ini adalah f, x, y. Setelah kita ada satu fungsi f untuk kameran ganda 3 sini, f adalah fungsi kepada x, y dan z, maka kita tak dapat nak lukis lah apa nilai f di sini, tapi kita punya kita boleh kata rantau ataupun domain kita adalah berbentuk pepejal. Okey, 3 dimensi lah. Itulah seperti macam ni. Okey. Okay, ini kita namakan sebagai G. Okey. Dan selalunya kita untuk melakukan kameran ganda 3 kita perlu dapatkan unjuran G pada paksi XY sebagai contoh, di mana ni adalah
kita namakan dia sebagai R. Okey. Itu tak apa. Okey. Tak penting sangat yang di sini, cuma nak bagi tahu yang mana kameran tunggal kita ada daripada A ke B, iaitu kita punya rantau kita lah. Kemudian kameran ganda 2, kita punya rantau kameran kita adalah R, okey, yang mempunyai nilai luas. Dan kameran ganda 3 adalah kita kata batas kita adalah 1/G. Yang Nabi kata pepejal, maksudnya dia adalah 3 dimensi lah. Okey, itu saja idea daripada slide kita di sini. Okey, istilah pepejal tertutup. Okey, boleh tengok di sini sebagai contoh, kita ada pepejal. Okey, seperti biasa kita akan pecahkan pepejal ni kepada kalau kita ada luas, kita akan pecahkan kepada segi 4. Kalau kita ada, itu untuk kes 2D. Untuk kes 3D, kalau kita ada pepejal G sebagai contoh, kita akan pecahkan dia kepada cuboid. Okey, 3D lah, kecil. Kemudian kalau kita nak selesaikan kamera ni, okey, maka untuk setiap cuboid ni kita boleh cari isi padu dia. Okey, kita ambil satu, contohnya cuboid yang kecil di sini, ataupun kita boleh panggil bongkah juga. Okey, sini. Okey, jadinya di sini boleh jadi delta x k, delta y k, dan delta z k. Maka isi padunya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Okey. Namun kalau di sini kita punya bongkah kita ataupun cuboid di sini mempunyai panjang pada setiap arah, panjang sisi pada setiap arah. Contohnya delta x adalah mala nilainya, tak kisahlah di mana sekalipun kedudukannya, delta y pun begitu, delta z pun begitu. Maka kita boleh tulis kita ada delta b, iaitu delta x, delta y, delta z lah. Okey, tapi secara umumnya kita tulis k, kan, nak katakan bahawa delta vk dengan delta vk plus 1 berkemungkinan berbeza. Itu secara umumnya. Tapi kalau kita anggap mala, maksudnya delta v adalah mala, tak kira lah apa-apa pun nilai k. Okey, ini adalah bagaimana kita discretize, kita mendiscretkan kita punya domain untuk kita lakukan kameran. Okey, sama juga seperti kameran ganda 2 ataupun kameran tunggal. Kalau kita nak cari hasil kameran kepada bagi f, okey, pada kita kata rantau pepejal G, maka kita boleh anggarkan dia dengan hasil tambahan Riemann sini, iaitu f didarabkan dengan delta v. Okey, namun kita boleh dapat hasil kameran ataupun nilai yang tepat apabila kita ada banyak bongkah, iaitu bila mana n iaitu bilangan bongkah menghampiri infinity. Okey. Okey. Jadi kita boleh nampak persamaan sebelum ni. Okey, kalau kita gunakan untuk kameran ganda 2, di sini kita gantikan G dengan R. Kemudian dV kita gantikan dengan dE. Okey, ini adalah untuk kameran ganda 2. Okey, sekarang ni kita pertimbangkan kameran ganda 3. Okey, ini adalah sifat-sifat kameran ganda 3. Saya rasa anda pun dah pernah tengok sebelum ni. Okey, contohnya untuk nombor 1, sama juga macam kameran ganda 2 sifat-sifatnya. Okey, di sini kalau kita darabkan fungsi f dengan c, yang mana c adalah pemala, kita darabkan dulu, kemudian kita kamirkan dengan kameran ganda 3,
hasilnya adalah sama jika kita kamikan dulu dengan kamiran ganda 3 dan kita darabkan hasil kamiran tersebut dengan C. Okey. Dengan kata lain, kita boleh keluarkan C inilah. Okey, kemudian kalau kita ada dua fungsi 3 dimensi iaitu f dan g, kalau kita tambahkan dulu, kita pertimbangkan yang di atas, kita tambah f dan g, kemudian kita kamikan dengan kamiran ganda 3, hasilnya adalah sama juga jika f dikamikan dengan sebanyak 3 kali dengan kamiran ganda 3 dan g pun sama, kita kamikan dulu dan hasil kamiran kedua-dua ni ditambahkan. Okey. Dan sama juga jika f tolak g, kita kamikan, ataupun kita kamikan f, kita kamikan g, kemudian kita tolakkan antara dua ni, kita akan dapat hasil yang sama. Okay, ini yang sifat kedua. Dan sifat ketiga adalah jika pepejal g, ataupun kita kata rantau g lah. Okay, pepejal g ini kita boleh pecahkan dia, okay, kepada g1 dan g2 yang tak bersilang. Okay, maka hasil tambah untuk kamiran f pada g, maka kamiran f pada g adalah sama juga dengan kamiran f pada g1 dan tambah kamiran f pada g2. Okey, contohnya kalau untuk kamiran kalau kita ingat lagi, untuk kamiran ganda 2 kita ada sebegini. Kalau ni adalah R, kemudian kalau kita pecahkan dia, okay, ni adalah R1, ni adalah R2, maka R1 tambah R2 dapat R lah secara kasarnya. Okey, maka kita boleh lakukan kamiran, contohnya adalah kamiran ganda 2 R dan F, mungkin DA adalah sama juga dengan R1 F DA tambah R2 F DA. Kini untuk kamiran ganda 2. Okey, katakan kita nak pergi kepada kamiran ganda 3. Okey, dia ada lebih kurang sama. Okey, di sini katalah kita ada satu pepejal, okey, namanya G, dan kita pecahkan dia. Okey, di satu bahagian di sini mungkin adalah G1 dan sini adalah G2. Maka kamiran ganda 3 G untuk F dV adalah sama juga kalau kita buat G1 tambah G2. Okey. Kemudian kalau kita pecahkan lagi G2 kepada dua lagi bahagian, kita boleh kembangkan lagi lah kita punya hasil tambahan ni. Okey. Maksudnya kita boleh dapat G1, G2, G3 dan sebagainya, asalkan hasil tambah antara G di sini memberi pepejal G yang asal. Okey, senang je. Okey. Kemudian kita tengok sikit kamiran ganda 3 pada pepejal segi 4. Okey, apa yang dimaksudkan pepejal segi 4 sebenarnya adalah suatu bongkah ataupun cuboid lah. Maksudnya kita punya domain kepada kamiran kita adalah segi 4. Okey, maksudnya kat sini kita ada X daripada A ke B, Y daripada C ke D, dan Z daripada K ke L, yang mana A, B, C, D, K, L. Okey, sini C, D, K, L adalah nombor nyata, dia bukanlah fungsi, maka di sini ni adalah kamiran ganda 3 kita. Kita boleh tulis dia sebagai dV, kita boleh tulis sebagai dz, dx, dy, ataupun dx, dy, dz, ataupun dy, dx, dz. Apa-apa pun susunan boleh, tapi kita kena tally lah. Di sini, kalau di sini z, maksudnya di sini mesti z. Minta maaf, saya tertinggal tulis z sama k di sini. Kemudian di sini x, maka di sini mesti x sama dengan C, D, dan ni Y sama dengan A, B. Okey. Saya rasa tersilap sikit ni sebabnya X yang sepatutnya daripada A ke B, mungkin di sini kita kena tukar. Patutnya dia adalah dy dx. Okey, jadi ini adalah
XY. Okay, ni tersilap sikit. Okay, tapi saya rasa sebab ni bukanlah satu benda yang baru, okay, kita ada masalah untuk awak lah. Okay, dan seperti biasa, kamera lelaran pada sebelah kanan boleh diubah turutan. Maksudnya kita boleh tukarlah DZ, DY, DX, DX, DY, DZ macam saya cakap tadi. Tapi setiap kali perubahan, maka kita kena tukar juga batas-batas di sinilah. Okay, sekarang kita tengok contoh. Nilaikan kamaran ganda 3. Okey, di sini yang mana kita ada satu integrand di sini. Kena kita beri G, yang mana G adalah bongkah ataupun dipanggil sebagai pepejal segi 4. Okey, kita cuba buatlah. Okey, jadinya kita cuba buat. Kita contoh 1. Okay. Contoh 1. Okey, kita nak kamikan kamaran ganda 3. Kamaran ganda 3 G 12 X Y kuasa 2 Z kuasa 3. 12 X Y kuasa 2 Z kuasa 3 dV. Okey, kemudian kita ada terserah saya G kita adalah kalau saya boleh tulis G adalah X Y Z, yang mana X daripada silap saya 1 ke 2 dan Y daripada 0 ke 3 dan Z daripada 0 ke 2. Okey, yang kedua betul tak? 1, 2, 0, 3, 0, 2. Oh sorry, X daripada negatif 1 ke 2. Okey, tertinggal di sini. Negatif. Okey. Okey, senang saja. Maksudnya kita terus gantikan di sini. Okey, maksudnya kita tulis dulu bentuk kamera di sini. Kita sama 12 X kuasa, sorry, X Y kuasa 2. Terus kita katalah kita nak buat di sini dx, dy, dz. Okey, terpulang pada kita. Maka di sini x daripada negatif 1 ke 2, y daripada 0 ke 3 dan sini z daripada 0 ke 2. Okey, kita lakukan kameran. Okey, ni adalah kiranya fungsi yang tidaklah rumit mana. Okey, kita akan dapat z 2 y 0 3. Sini kita kamikan terhadap x, maksudnya kita akan dapat 12 x kuasa 2 per 2. Y kuasa 2 dan z kuasa 3 ni tak berubah apa-apa. Okey, maksudnya kita akan dapat nanti 12 x kuasa 2 per 2. Sini pemalar, tak ubah apa-apa. Okey, sini 2 x akan gantikan dengan negatif 1 dan 2, dy dz. Okey. Kemudian kita selesaikan, kita akan dapat okey, kita akan dapat sekejap ya, kita akan dapat 6 di sini. 6 kali 3 18. Okey, di sini adalah 18. Okey, daripada 0 ke 2, 0 ke 3, y kuasa 2, z kuasa 3, dy dz. Dan kita teruskan. Okey, sekarang ni kita akan kamikan terhadap y, maka z adalah pemalar, maka kita dapat y kuasa 3 per 3, z kuasa 3. Okey, z tak berubah apa-apa. Jadinya di sini y sama dengan 0 dz. Okey, gantikan y dengan 3 dan 0, kita akan dapat
kita akan dapat 18 bagi 3 ni kita keluarkan, kita dapat 6. ok, 2 Z sama dengan 0, kemudian kita gantikan 3 27 ok, dan 0. Jadi ini kita dapat 27 Z kuasa 3 ok, dan DZ. ok, kita boleh keluarkan pemalar. Jadi kita dapat 27 kali 6, so kita dapat 162. ok, jadi kita kamikan Z kuasa 3, dapat Z kuasa 4 per 4. ok, di sini Z sama dengan 0 dan 2. ok, kita dapat 162, keluarkan 4, dan kita gantikan yang selebihnya. 2 kuasa 4 adalah 16. ok, maka kita boleh selesaikan, kita dapat 648. ok, jadi jawapannya sama dengan jawapan yang diberi lah. ok, jadi ini adalah mudah saja. ok, sebabnya adalah kita punya pepejal adalah pepejal segi 4 lah, ataupun bongkah. Jadi kita hanya gantikan batas di sini dengan nilai-nilai pemalar. ok, sekian saja untuk contoh 1. Kita akan kembali dengan contoh-contoh yang seterusnya.